Tsunami besar hutang telah melanda dunia semasa pandemik dengan pinjaman berlaku secara tidak terkawal, khususnya semasa semua negara di dunia sedang berdepan dengan penularan pandemik COVID-19 beberapa tahun lalu. Menurut data 2021, dunia menyaksikan timbunan hutang berjumlah 226 trilion US dollar dan ini sekaligus menunjukkan peningkatan tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Pandemik COVID-19 memaksa kerajaan-kerajaan di seluruh dunia untuk membuat pinjaman dalam jumlah yang besar. Negara di seluruh dunia turut berbelanja besar untuk mengekalkan ekonomi masing-masing selain perlu menyokong rakyat dengan memberikan makanan percuma, penjagaan perubatan, vaksin dan infrastruktur. Berbeza dengan Jepun, negara ini sememangnya sudah terkenal kerana mempunyai hutang negara yang sangat banyak, iaitu dengan sekitar 2,5 kali ganda saiz ekonominya. Sehinggakan pada akhir tahun 2019, Bank of Japan mencatatkan jumlah hutang negara sebanyak 1,328 trilion yen. Ini bersamaan dengan kira-kira 12.2 trilion US dollar, iaitu lebih separuh daripada jumlah keseluruhan hutang Amerika Syarikat. Semasa memerangi COVID-19, Jepun tidak terkecuali daripada melakukan pinjaman yang banyak untuk mengekalkan ekonomi negara mereka. Masalah hutang Jepun ini sebenarnya bermula pada tahun 1990-an apabila kewangan dan hartanahnya meningkat. Walaupun mempunyai hutang yang tinggi, ekonomi Jepun terus tersenarai sebagai antara ekonomi terbesar di dunia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dan kenapa hutang Jepun sangat banyak. Teruskan menonton. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di bahagian Asia Timur dan berada di barat laut Lautan Pasifik. Ianya dipisahkan oleh Laut Jepun di sebelah barat dan membentang dari Laut Okhotsk di utara sehingga ke Laut Cina Timur dan selatan Taiwan. Jepun yang juga merupakan negara yang terletak di atas lingkaran api Pasifik merupakan sebuah kepulauan yang terdiri daripada 6,852 pulau kecil yang lain yang merangkumi 377,975 km persegi. Antara pulau utama di Jepun ialah Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu dan Okinawa. Tokyo merupakan ibu negara Jepun dan juga bandar terbesar di Jepun. Jepun merupakan antara negara yang paling ramai penduduk di dunia dan juga salah satu negara yang paling padat dengan penduduk dan bandar. Kira-kira 3 daripada 4 kawasan di Jepun adalah kawasan bergunung dengan jumlah penduduknya seramai 125.9 juta orang. Disebabkan kawasan berbukit, lebih kurang 67% daripada keseluruhan Jepun tidak boleh didiami. Kawasan yang boleh diduduki adalah tertumpu di kawasan pesisir pantai. Jepun dibahagikan kepada 47 wilayah pentadbiran dan 8 wilayah tradisional. Sistem ekonomi Jepun. Pada tahun 1868, sistem ekonomi feudal di Jepun telah digantikan oleh sistem pentadbiran dan ekonomi gaya barat yang dilaksanakan oleh Maharaja Meiji menjadikan Jepun lebih dihormati di barat. Zaman Meiji menjadikan negara Jepun sebagai negara terkuat di Asia. Pemodenan zaman Meiji turut menjadikan Jepun muncul sebagai negara yang termaju ekonominya yang bertukar ekonomi perdagangan di rantau Asia Timur. Sektor pertanian menyumbang hampir 60% daripada jumlah pendapatan kerajaan Jepun. Ekspor pertanian seperti sutra dan teh telah menampung pembelian kebanyakan dari jentera dan bahan-bahan perindustrian yang diimport dari barat. Produktiviti pertanian Jepun sangat tinggi dan berjaya mengekalkan pengeluaran industri proto Jepun di kawasan bandar dan luar bandar. Jepun pernah mengalami kemerosotan ekonomi yang tersangat teruk akibat Perang Dunia Kedua apabila Hiroshima dan Nagasaki telah dibom dengan teruk dan menyebabkan hampir separuh daripada populasi bandar terkorban. Keluaran dalam negara kasar sebenar Jepun pada tahun 1945 juga jatuh sehingga 50% dan ini merupakan antara yang paling dahsyat pernah berlaku dalam sejarah. Namun, Jepun berjaya menaikkan kembali ekonomi mereka sehingga berjaya menjadi antara negara ekonomi terbaik di dunia. Pada ketika ini, ekonomi Jepun berada di belakang Amerika Syarikat dan China di mana keluaran dalam negara kasar Jepun pada tahun 2022 sebanyak 5.06 trilion US dollar. Peningkatan ekonomi Jepun yang sangat pesat dan ketara ini digelar sebagai keajaiban ekonomi Jepun. Ia berlaku di antara tempoh selepas Perang Dunia Kedua dan perakhiran Perang Dingin iaitu sekitar tahun 1947 sehingga 1991. Walaupun berada di kedudukan ketiga ekonomi dunia, Jepun tidak dapat lari daripada mempunyai hutang yang sangat tinggi. Hutang negara Jepun. Sehingga Disember 2022, hutang awam Jepun dianggarkan berjumlah kira-kira 9.8 trilion US dollar atau 263% daripada KDNK tahunannya dan ini merupakan nilai tertinggi daripada mana-mana negara maju di dunia. 43.3% daripada hutang ini dipegang oleh Bank of Japan.
Namun begitu, kadar bunga yang dikenakan kepada negara Jepun adalah sangat rendah. Faktor ini kerana rakyat Jepun sendiri yang menjadi penjamin kepada 90% hutang negaranya. Nisbah yang tinggi itu juga disebabkan oleh dasar ekonomi, iaitu rangsangan fiskal yang digunakan Jepun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Jepun juga terkenal sebagai negara pemihutang atau kreditor terbesar dunia sejak tahun 1980-an, menggantikan Amerika Syarikat. Hutang Jepun mula bertambah pada tahun 1990-an apabila gelembung kewangan dan hartanahnya meletup sehingga membawa kesan buruk yang menyebabkan kerajaan melancarkan beberapa inisiatif. Dengan pakej rangsangan dan populasi tua yang semakin meningkat, kos penjagaan kesihatan dan keselamatan sosial, hutang Jepun mula mencecah paras 100% daripada KDNK pada akhir tahun 1990-an. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memulihkan ekonomi adalah seperti menjual bon dan menyelamatkan bank serta syarikat insurans dengan kredit faedah rendah untuk membantu memulihkan ekonomi yang bergelut sekitar tahun 2000. Institusi perbankan pada masa tersebut perlu diaudit, disatukan atau dinasionalisasikan. Walaupun tindakan ini boleh dikatakan menyelamatkan ekonomi Jepun, ia juga menambah banyak hutang negara. Sejak daripada itu, krisis besar seperti Great Recession 2008, bencana nuklear Fukushima 2011 dan pandemik COVID-19 telah merumitkan lagi usaha kerajaan Jepun untuk memerangi hutang negara. Penduduk Jepun yang semakin tua. Dari dulu lagi, Jepun menghadapi masalah imbangan populasi apabila golongan muda tidak cukup untuk menggantikan golongan tua di negara matahari terbit itu. Dan apabila bercakap tentang hutang negara Jepun, banyak penganalisis mengaitkannya dengan perbelanjaan kesihatan dan keselamatan sosial untuk populasi tuanya yang semakin meningkat. Jepun mengamalkan sistem kesihatan universal yang percuma untuk semua warga negara dan pendatang asing dengan izin. Apabila semakin tua, rakyat akan jatuh sakit dan uzur. Sepanjang dekad yang lalu, usia penduduk Jepun semakin meningkat sehinggakan lebih 1/4 orang Jepun berumur 65 tahun atau lebih tua pada tahun 2021. Populasi tua semakin meningkat di Jepun dengan hampir 30% penduduknya adalah penduduk tua dan Jepun juga dianggap sebagai negara tertua di dunia hari ini. Jepun mempunyai jangka hayat yang tinggi, malah orang Jepun cenderung untuk hidup lebih lama daripada purata manusia di seluruh dunia. Pertambahan penduduk yang semakin tua juga disertai dengan penurunan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kadar kelahiran yang semakin berkurang. Kadar kesuburan Jepun telah berada di bawah kadar penggantian selama beberapa dekad, kebanyakannya disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi dan sekaligus menyebabkan ramai rakyat Jepun memilih untuk kekal bujang dan tidak berkahwin. Menurut kajian, purata umur rakyat Jepun yang tinggi berkemungkinan besar adalah disebabkan oleh piawaian penjagaan kesihatan yang tinggi, faktor pemakanan serta taraf hidup yang tinggi yang diamalkan di Jepun. Tidak dapat dinafikan lagi, salah satu cabaran utama bagi negara-negara yang mempunyai populasi yang semakin tua adalah untuk memastikan bahawa ekonomi dapat menyokong keperluan asas golongan tersebut, sama juga seperti yang dihadapi oleh kerajaan Jepun. Lonjakan bilangan orang tua sememangnya menimbulkan masalah kepada negara, khususnya dalam memastikan penambahbaikan sistem penjagaan kesihatan. Pakej perbelanjaan yang besar dan kos kebajikan sosial yang melambung untuk penduduk yang semakin tua telah menyebabkan Jepun mempunyai timbunan hutang sebanyak 263% daripada saiz ekonominya, iaitu 2 kali ganda nisbah untuk Amerika Syarikat dan yang tertinggi dalam kalangan ekonomi utama. Kesimpulannya, rangkaian pakej perbelanjaan yang besar dan kenaikan melambung kos kebajikan sosial untuk penduduk yang semakin tua telah menyebabkan kerajaan Jepun berdepan dengan masalah timbunan hutang. Hari ini, ekonomi Jepun juga terjejas disebabkan oleh permintaan luar negara yang perlahan berikutan pertumbuhan global yang semakin merosot dan ini telah mengakibatkan defisit perdagangan dan pengucupan keluaran kilang yang paling teruk. Kemerosotan ekonomi Jepun juga sebenarnya berkait rapat dengan isu hutang yang berlebihan oleh kerajaan di negara ini. Masalah ini telah menghalang pertumbuhan bekalan wang selain menghalang ekonomi Jepun daripada mengatasi deflasi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.